Segmen wawancara kita kali ini iaitu menangani isu gejala sosial kalangan belia. Ya. Jadi untuk memperkenalkan dua orang narasumber kita, silakan Atul. Ya, kita bersama Yang Mulia Haji Yusli bin Haji Yashli, iaitu Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Awal Masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita bersama Yang Mulia Muhammad Wazirul Wafaudin bin Isa, iaitu Naib yang di-Penetua Akademi Syababul Barakah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bersama untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Mungkin apakah yang akan kita ketahui selepas ini? Ya. Ya. Baik, kita ingin mengetahui ya, terutama sekali kita ingin bertanya dulu kepada yang empunya ya, yang sebetulnya sebagai orang ketua ataupun ya ketua betul ya, ketua, unit belia masjid. Apakah persediaan yang sudah dibuat bagi aktiviti belia masjid pada tahun 2021 ini? Mungkin tuan dapat menjelaskan, silakan. Alhamdulillah, terima kasih penyampai berdua. Jadi syukur alhamdulillah pada tahun ini 2021 memang sudah dirancang awal aktiviti tahun 2021 dan dibuat pada 2020. Jadinya untuk membuat perancangan 2021. Jadinya aktiviti-aktiviti yang dirancang itu untuk 2021 ini bermula daripada bulan Januari hinggalah bulan Disember. Jadinya mudah untuk kita menyesuaikan nanti aktiviti-aktiviti itu sesuai dengan mengikut sempena ataupun hari-hari kebesaran Islam. Jadi contoh pada tahun sebelum-sebelum ini memang susah kita pasal COVID-19. Betul. Jadi masa ini ada terbuka sedikit ruang untuk aktiviti belia masjid. Jadinya alhamdulillah pada masa ini juga semasa cuti program persekolahan ini aktiviti-aktiviti belia berjalan dengan lancar. Begitu padat sekali. Jadi saya pun terpaksa berhijrah ke Temburong, berhijrah ke Belait, berhijrah ke Tutong dan juga ke Bukit Muara. Jadi aktiviti-aktiviti belia itu banyak berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya, jadi terpaksa melebarkan langkah dan juga orang lebih pantas bergerak ya, kena bergerak di keempat-empat daerah maklum sajalah ya, untuk mengendalikan. Jadi program tersebut bermula daripada Syakban hingga Ramadan nanti macam mana tu? Alhamdulillah, program untuk bulan Syakban pada bulan ini dan juga untuk Ramadan memang sudah disediakan. Contohnya ceramah-ceramah, ceramah mengenai dengan persiapan belia-belia menghadapi menjelang bulan Ramadan. Jadinya apa aktiviti-aktiviti yang ingin diadakan, contohnya Qiyamul Lail dan juga tadarus Al-Quran dan juga bimbingan-bimbingan akhlak seperti ceramah-ceramah ataupun motivasi juga. Itu yang akan didedahkan kepada belia-belia kita ni agar mereka tahu bahawa kedatangan bulan Ramadan ini bukannya kedatangan yang sia-sia, bukannya kedatangan yang bulan yang memang dinanti-nantikan untuk terutama juga kepada belia-belia kita ni. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk Tuan Wazirul ya, adalah seorang belia yang dikatakan contoh kepada belia yang lain. Betul ya? Betul. Dan juga mungkin dapat menjelaskan daripada segi latar belakang pendidikan tuan sendiri dan mungkin ada perancangan dalam pendidikan sebagai motivasi kepada belia-belia yang lain. Macam mana? Alhamdulillah, sebenarnya saya hanyalah seorang insan yang biasa. Datang daripada golongan yang biasa-biasa, tapi alhamdulillah berkat daripada bimbingan daripada kedua ibu bapa saya sendiri dan juga sokongan daripada keluarga, ialah jadi pencetus semangat bagi diri saya untuk mencapai kecemerlangan dalam hidup. Jadi sangat penting bagi saya untuk menekankan bahawa pendidikan dan akhlak itu adalah berdua bergandingan. Satu, we say it's a combo. Because if akhlak tidak ada, hanya ilmu, rasa macam kekurangan dalam kehidupan itu. So it has to have these two as a combination lah. Jadi dua-dua tu mesti ada selari lah. Betul. Yang diharapkan semoga terus maju jaya dan juga memberikan semangat kepada para belia kita ini menjadikan contoh yang terbaik ya. Mungkin Tuan Haji Yusli boleh menerangkan untuk melangkah lagi ke hadapan. Belia-belia kita ni pada masa ini penuh dengan cabaran. Itu kita ni tahu memang banyak dengan cabaran. Jadi apakah antara langkah-langkah unit belia masjid bagi menangani cabaran belia di masa akan datang ini?
Alhamdulillah, terima kasih. Jadinya langkah-langkah yang disediakan untuk untuk belia-belia bagi mengikuti program-program bagi menghindari gejala isu sosial di kalangan belia. Jadinya cara Jabatan Hal Masjid bagi secara peribadi memang saya meminta nasihat kepada pemangku pengarah Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, kerana beliau banyak memberikan tips-tips ataupun pengajaran nasihat untuk sama-sama berkongsi fikiran dan juga pola fikir untuk dapat macam mana cara kita ni untuk menangani gejala isu sosial di kalangan belia, terutama belia-belia masjid. Dan juga saya juga minta pendapat kepada Yang Mulia Awang Haji Jufli bin Haji Mega, ketua bahagian Imarah, dan beliau juga banyak memberikan unsur-unsur pengajaran untuk untuk belia-belia itu melangkah lagi mengikuti aktiviti. Caranya untuk menangani isu gejala sosial ini adalah diadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti masjid. Jadi di sana mereka akan tahu bahawa mungkin masa ini mereka tidak ada membuat apa-apa, dengan adanya aktiviti-aktiviti yang ada di masjid akan dapat menarik perhatian mereka, mengisi masa lapang mereka, dan juga di samping ada kawan-kawan jadi tarikan, kawan-kawan yang berakhlak mulia, kawan-kawan yang sentiasa ke masjid, dan juga mereka akan pelan-pelan mengheret mereka ke masjid. Dan juga semoga dengan ada usaha seperti ini, dengan kawan-kawan pembimbing rakan sebaya yang baik, yang berakhlak mulia, akan dapat memberikan belia-belia itu membuka fikiran mereka, dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan di masjid-masjid. Alhamdulillah. Ya. Dan kita ingin mengetahui juga seperti yang kita difahami bahawa kalau Tuan Wazir sendiri mula aktif dan bergerak dalam kumpulan belia tanah air Betul. Jadi mungkin secara rincinya dapat menghuraikan sedikit sebanyak aktiviti yang pernah diikuti ataupun dapat dijelaskan matlamat sebenar prinsip kumpulan itu sendiri macam mana? Alhamdulillah, sebenarnya saya mula aktif dalam bidang keagamaan ini sejak dari kecil lagi. Minat dalam peraduan azan, Dikir Syarafil Anam, dan alhamdulillah saya sebenarnya berhasrat ingin masuki sekolah persediaan Arab, tapi bukan rezeki saya disalurkan ke dalam bidang sains. Tapi walaupun begitu, saya masih kekalkan niat saya, minat tu memang berada dalam bidang keagamaan. Jadi alhamdulillah saya juga adalah seorang pemangku imam masjid di tanah air kita di Brunei Muara. Di samping itu saya juga adalah naib yang di-Pertua 1 bagi Akademi Syababul Barakah, di mana kumpulan ini adalah kumpulan belia khidmat masyarakat yang memberikan perkhidmatan masyarakat seperti program-program dikir dan juga bimbingan solat, dan juga kita di sini cuba untuk memberikan peluang agar masyarakat dapat membina kita dapat membina ukhuwah, silaturahim di antara belia-belia kita dan juga orang-orang contohnya yang kurang berkemampuan, agar kita dapat sama-sama membantu di mana jika perlu. Iya, dan juga bagi mereka khususnya para belia petani yang ingin bergiat aktif dalam bidang keagamaan dan juga sebagainya, ataupun tani menarik minat mereka ini, di mana mereka boleh mendaftarkan diri dan boleh mengetahui perkembangan terutama sekali daripada kumpulan Syababul Barakah ini? Alhamdulillah, kalau bagi saya sebagai ketua unit belia bahagian Imarah Jabatan Hal Masjid, memang membukakan peluang ini kepada belia-belia petani, belia tanah air yang belum mendaftar, dan mungkin mereka tempat tinggal mereka mungkin ada berdekatan dengan masjid-masjid, memang sudah ada di sana disediakan pembukaan di setiap masjid, di setiap masing-masing. Jadinya kalau dapat dihubungi saya sendiri kalau untuk mengikuti menjadi ahli kumpulan belia masjid, jadi dapat hubungi saya nanti insya-Allah. Dan bagi untuk menjadi belia Akademi Syababul Barakah, boleh sebenarnya tidak walaupun mereka terkait dengan belia-belia masjid, tidak bermakna
tidak boleh mengikuti program Akademi Syabul Barakah? Boleh. Hanya perlu jumpa dengan kontak saya, hubungi saya untuk dapatkan borang bagi menyertai Akademi Syabul Barakah inilah. Ya. Jadi mungkin Tuan Wazirul dapat menjelaskan macam mana penerimaan para belia kita, terutama sekali dengan aktiviti-aktiviti keagamaan khususnya, macam pendedahan zikir dan sebagainya. Kalau dulu kan kebanyakannya dipelopori oleh warga-warga emas ya, orang lebih dewasa. Jadi macam mana dan semenjak bila ianya dipelopori pula ataupun diambil alih oleh belia-belia kita? Alhamdulillah, soalan yang amat bagus ya. Kerana sekarang betul seperti yang habis Tuan katakan tadi, pada zaman dahulu aktiviti-aktiviti seperti zikir, hadrah ini diterajui oleh golongan-golongan warga emas. Tapi sekarang sudah kita nampak satu trend bahawa golongan belia adalah peneraju bagi aktiviti-aktiviti keagamaan ini. Kenapa? Because ada perubahan people are being exposed to this kind of activities. As a result, ia memupuk minat daripada kalangan belia untuk mengikuti aktiviti-aktiviti ini. Also is because kita orang dah we are aware of ia bukan sahaja kita memberikan sumbangan khidmat masyarakat, tapi juga sebagai a way of us to spiritually connect ourselves to Allah Subhanahu Wa Taala jugalah. Dan juga yang paling penting, we are also doing this as a way of us sometimes to release our stress as well. Because apa-apa, kalau kita rasa tertekan atau apa, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Okey. Untuk Tuan Haji Yusli, apakah antara pesanan dan harapan Tuan Haji bagi belia-belia masjid pada tahun 2021 ini? Alhamdulillah, seperti biasa sebagai ketua unit belia yang sudah memahami karenah belia-belia kita di tanah air ini, mungkin harapan saya harapan saya agar belia-belia kita ni akan menjadi aset negara. Betul. Dan menjadi contoh tauladan dan juga mengharumkan nama keluarga, nama ibu bapa dan juga menjadi seorang belia yang berwawasan. Nah, apa lagi yang saya cakapkan tadi, belia yang berwawasan, berintegriti. Itu yang saya harapkan sebenar-benarnya. Semoga belia-belia kita ni akan berminat lagi dengan aktiviti-aktiviti belia, contohnya belia-belia masjid. Alhamdulillah. Ya. Kalau daripada Tuan Wazirul sendiri, apakah pesanan untuk belia-belia kita untuk orang mengajak hati sendiri berjinak-jinak dengan aktiviti ataupun program-program yang sebegini? Sedangkan saya, kita hanya we only have, like people say, we only live once, isn't it? So kita kena pelajari, buka hati kita untuk sentiasa have this willingness to learn new stuff every single day. Our age might be growing, but our minds will be even better. We are growing wiser every day. Oleh kerana itu, bagi saya, untuk belia menjadi seorang yang lebih mantap, kita kena terus cari jalan untuk berbakti kepada negara. Kerana belia inilah aset masa depan negara. Belia adalah pencorak masa depan negara. Belia adalah tunggak masa depan negara kita. Jadi di sini saya amat tekankan kerana belia adalah masa depan negara kita. Itu dia. Jadi peluang biasanya hanya datang sekali. Betul. Manfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Betul. Ya, alhamdulillah, itu yang peluang yang senantiasa pihak kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sendiri memberikan ruang dan juga peluang sebetulnya ya kepada, terutama sekali kepada belia-belia kita untuk mereka sebanyak mungkinlah ya untuk kalau boleh lebih fokus kepada ke arah keagamaan ataupun memperbaiki diri mereka ya. Alhamdulillah ya, baik. Dan juga untuk akhirnya sebagai role model, mungkin ada tips, sedikit tips untuk para belia kita ni, silakan. Alhamdulillah, sebenarnya tips saya tidak banyak. Yang penting don't ever do your studies last minute. Kita tahu sekarang adalah musim cuti persekolahan tahun pertama.
Jadi gunakan, manfaatkan masa yang diberikan itu dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan adik-adik belajar last minute, kerana if you do it last minute, everything will be crumbed and it will not stay in your mind for a very long time. Jadi bagi saya, adik-adik luangkan masa, bahagikan masa dengan betul. Penggunaan masa itu adalah amat penting. Jadi bagaimana adik-adik merancang dalam masa untuk belajar, masa untuk menunaikan ibadah itu penting, dan juga masa dengan keluarga itu penting. Jadi it has to have a balance between all the times that you're giving to yourself and your family dalam pada masa sehari itu. Alhamdulillah. Itu antara saranan dan juga tips yang telah pun diberikan. Terima kasih untuk kami ucapkan kepada tetamu undangan kita, iaitu Tuan Haji Yusli bin Haji Ashli dan juga Muhammad Wazirul Wafuddin bin Isa, kerana sama-sama mengongsikan wawancara kita pada hari ini untuk menangani isu gejala sosial kalangan belia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada dua tetamu kita.